Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Himi Hilman bin Ahmadi Hisham Effendi daripada kelas CS1113C, dan pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan memberikan penerangan tentang tajuk sains dan teknologi daripada sudut pandangan barat dan juga Islam. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syamina binti Sateli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Fatiha binti Yahya. Assalamualaikum, nama saya Fatih Fasiah binti Yahya. Assalamualaikum, saya Taufik bin Ismail Ghani dari CS1113C. Kemajuan sains dan teknologi tidak dapat dinafikan. Ia dapat membawa umat manusia kepada suatu perubahan dalam kehidupan seharian. Ia juga dapat menjadi teras kemajuan fizikal ummah di serata dunia mutakhir ini dan terus pesat berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Sebelum itu, apakah maksud sains? Sains ialah himpunan pengetahuan manusia tentang alam melalui kesimpulan-kesimpulan secara rasional berdasarkan hasil analisis daripada data pengukuran. Perkataan sains ini datang daripada bahasa Latin iaitu scientia yang membawa maksud ilmu dan maklumat. Selain itu, sains mempunyai 3 komponen utama iaitu yang pertama adalah penghuraian, kedua adalah pembentukan teori dan juga yang ketiga adalah keseragaman. Okey, bagi teknologi pula, ia membawa maksud kumpulan maklumat dan juga pengetahuan manusia tentang proses pemanfaatan alam yang dapat diperoleh daripada penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif. Perkataan teknologi ini berasal daripada perkataan Greek iaitu teknologia ataupun tekni yang membawa maksud kemahiran dan seni. Dalam dunia teknologi, semakin baru suatu benda itu akan dianggap semakin baik daripada yang lama. Oleh itu, umat manusia harus berusaha untuk mencipta suatu kemudahan yang berasaskan teknologi supaya ia dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Seperti yang telah diterangkan oleh Hemi sebentar tadi, sains bermaksud pengetahuan manusia tentang alam dan teknologi pula bermaksud kumpulan maklumat dan pengetahuan manusia tentang proses kejadian alam. Saya akan terangkan tentang ciri-ciri dan matlamat sains teknologi Islam. Terdapat 5 ciri-ciri dalam sains dan teknologi Islam. Ciri yang pertama adalah keagamaan, di mana sains dan teknologi Islam berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dan mengikut syariat yang telah ditetapkan. Keimanan juga boleh ditingkatkan dengan menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan mengkaji ciptaan-ciptaannya. Ciri yang kedua pula adalah saintifik. Dengan adanya kajian saintifik, kita akan dapat mengkaji alam dengan lebih mudah dengan menggunakan formula-formula dan alat-alat klinikal yang telah dicipta oleh saintis kita. Ciri yang ketiga pula adalah universal, yang bermaksud terbuka dalam menerima semua hasil-hasil kajian mana-mana bangsa selagi ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam juga banyak berkolaborasi dengan bangsa dan agama lain untuk menghasilkan idea dan ilmu pengetahuan yang baru. Dan akhir sekali adalah sepadu dan harmoni, di mana sepadu membawa maksud tidak memisahkan dan harmoni pula yang membawa maksud menjaga nilai-nilai kemanusiaan sesama makhluk. Islam menolak hasil teknologi yang boleh memudaratkan kita semua supaya kita jauh daripada kesesatan dan kita akan mendapat kesan buruk yang minimum. Islam adalah agama yang mempunyai matlamat yang pasti dan tentu dari aspek duniawi dan ukhrawi. Matlamat yang pertama adalah menjelaskan kebenaran wahyu. Sains yang berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah memberi petunjuk yang jelas dan nyata supaya kita semua tidak jauh dari kesesatan. Matlamat yang kedua pula adalah menyikap rahsia Allah SWT dalam alam ini. Allah telah menjadikan dunia ini dengan penuh rahsia dan khazanah. Oleh itu, sebagai manusia kita harus terus mengkaji dan memanfaatkan ilmu yang kita telah dapat dari kajian-kajian tersebut. Matlamat yang ketiga pula adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah SWT. Kita harus memanfaatkan segala ilmu yang telah kita pelajari. Sebagai contoh, kita boleh berkongsi ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat di laman sosial yang kita gunakan setiap hari. Contohnya Facebook, Instagram dan pelbagai lagi. Dan akhir sekali adalah tuntutan fardu kifayah.
Islam menyeru agar semua manusia untuk terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan sains dan teknologi yang memberi manfaat kepada kita, agar kita sama-sama dapat memajukan dan membangunkan dunia ini seiring dengan masa. Okey, saya akan menerangkan tentang latar kajian sains dan teknologi dalam tamadun manusia. Untuk pengetahuan semua, sains dan teknologi telah berkembang seiring dengan pembangunan tamadun manusia di alam semesta ini. Kajian sejarah menunjukkan bahawa sains dan teknologi pada zaman tamadun awal sehingga zaman tamadun moden memberikan sumbangan terhadap perkembangan sains. Bidang sains dan teknologi juga berkembang dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China. Tapi untuk kali ini saya hanya akan menerangkan dua tamadun sahaja, iaitu tamadun Yunani dan tamadun India. Pertamanya, pendudukan tetap terawal yang muncul 9,000 tahun dahulu dan kemudian berkembang menjadi tamadun lembah Indus merupakan sejarah kemunculan tamadun India. Oleh itu, pelbagai sumbangan dan pencapaian yang telah dilakukan oleh tamadun India terhadap sains dan teknologi. Antaranya ialah ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri. Hal tersebut telah mendorong mereka untuk memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmi dan Kharoshthi. Okey, selain itu, pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapat dipetik daripada Rig Veda. Salah satu bahagian utama dalam Rig Veda ialah geotisa atau lebih dikenali sebagai ilmu kaji bintang. Ianya merupakan perkiraan astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Okey, seterusnya bagi pencapaian fizik pula, tamadun India telah menyatakan bahawa alam semesta ini dipercayai mengandungi 5 elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Manakala dunia pula mempunyai 5 elemen asas yang terdiri pada bumi, api, air, udara dan gelombang. Okey, seterusnya pula saya akan menerangkan tentang sains dan teknologi untuk tamadun Yunani. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang sains dan teknologi dalam tamadun Yunani, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani ini berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Zaman ini telah memberikan inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian melalui pengenalan sistem demokrasi, ekonomi, sains dan teknologi. Okey, itu sahaja untuk sejarah tamadun Yunani. Saya akan proceed dengan sumbangan tamadun Yunani terhadap sains dan teknologi. Okey, pertama sekali, sama seperti tamadun India juga, ahli matematik di Yunani juga telah mewujudkan sistem angka yang dikenali sebagai angka Herodianik dan Ionik. Selain itu, ahli matematik dan falsafah dari tamadun itu iaitu Pythagoras telah mengembangkan ilmu geometri dengan menggabungkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon. Hal tersebut telah membuatkan beliau memperkenalkan teorem Pythagoras. Sumbangan seterusnya pula telah dilakukan oleh Hippocrates yang dikenali sebagai bapa perubatan. Beliau dikenang kerana kaitannya dengan profesion perubatan moden iaitu Sumpah Hippocrates. Sumpah ini ialah sumpah yang diangkat oleh doktor untuk mengamalkan perubatan secara beretika dan profesional. Akhir sekali, tamadun India juga banyak memberikan sumbangan dalam teknologi membuat kertas dan layar perahu. Hal ini kerana penghasilan layar perahu telah meningkatkan aktiviti perdagangan laut dan ia juga menjadi sebagai alat pengangkutan yang penting pada zaman itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita akan proceed dengan presenter yang seterusnya. Saya akan menerangkan sains dan teknologi dari sudut pandangan Islam. Sains dari sudut pandangan Islam adalah semua aktiviti sains yang berkaitan dengan ajaran Islam yang menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas, sedangkan akal adalah satu perkara yang terbatas. Islam turut menerima sains moden asalkan ia dapat disesuaikan mengikut ajaran Islam yang berkonsepkan tauhid yang membawa maksud tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya kerana seluruh alam semesta termasuk makhluk dan adalah ciptaan Allah SWT. Selain itu, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber rujukan utama. Seterusnya, sains juga merupakan satu cabang ilmu yang praktikal kerana ia adalah satu maklumat atau fakta yang didapati melalui pendidikan dan penemuan yang menggunakan
kaedah-kaedah tertentu yang tidak bercanggah dengan syarak. Ia juga dikaitkan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sistematik kerana menggabungkan unsur metafizik iaitu ketuhanan dan ilmu fizik, ilmu nakli dan nakli, ilmu intelek dan ilmu wahyu. Teknologi dari sudut pandangan Islam pula merupakan satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar berkonsepkan tauhid kepada Allah. Ia terlaksana mengikut sistem etika Islam yang menggunakan keadilan dan di manusia dipertanggungjawabkan sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi'i dengan baik. Dalam erti kata lain, teknologi ialah pengetahuan yang berhubung dengan teknik. Sebagai contoh, ini dapat dibuktikan dengan sumbangan pencapaian cemerlang umat Islam dalam bidang astronomi terutamanya pada zaman Abbasiyah, kerana terdapat banyak makmal astronomi pada ketika itu. Selain itu, sumbangan dari tokoh fizik Islam pula seperti Al-Farabi yang telah membuat kajian tentang bunyi dalam muzik dalam sebutan gelombang udara. Kesimpulannya, kelebihan sains dan teknologi dari sudut pandangan Islam adalah sains dan teknologi mengukuhkan keimanan seseorang individu. Pencapaian sains dan teknologi adalah anugerah ilmu yang mempunyai pelbagai maklumat yang meyakinkan kepada manusia dengan bukti bahawa Allah SWT adalah sang pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Oleh itu, kita perlulah memanfaatkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, kerana nikmat ini adalah hak milik mutlak Allah SWT. Itu saja dari saya. Kita proceed kepada presenter yang seterusnya. Saya akan bentangkan topik sains dan teknologi dari pandangan barat. Pada abad ke-18, perkembangan sains barat sekular sedemikian pesat, sering dengan terjadinya revolusi industri yang dijiwai oleh ruh resonan dan zaman Aufklärung, iaitu zaman Age of Enlightenment. Manusia resonans didewasakan oleh zaman Aufklärung yang melahirkan sikap mental manusia yang percaya dengan kemampuan diri sendiri atas dasar rasional dan sangat optimis untuk menguasai masa depannya, sehingga manusia menjadi kreatif dan inovatif. Pada awal perkembangan, sains moden telah mengguncang kepercayaan manusia terhadap agama, khususnya agama Kristian yang mendominasikan Eropah saat itu. Paradigma baru yang ditawarkan oleh dunia sains tentang alam semesta sungguh sangat bertentang atau bertolak belakang dengan pandangan agama. Ada dua faktor history yang menunjukkan keracuan antara agama dan sains, iaitu pertama, teori Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei mampu membalikkan pandangan dari keyakinan wahyu Kristen yang menyatakan bahawa bumi menjadi pusat tata surya menjadi kebenaran lewat membuktikan sains bahawa bumilah yang mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Kedua, teori evolusi oleh Charles Darwin yang mengatakan bahawa bumi telah ada selama beberapa miliar tahun lalu dan semua makhluk berkembang dari satu makhluk purba sederhana yang berevolusi kerana kekuatan fiziokimia alam semesta. Jadi tidak ada manusia seperti Adam dan Hawa. Sir Isaac Newton dan para ilmuwan barat lainnya menempatkan Tuhannya hanya sekadar sebagai pintu sementara, sebagai penutup sementara lubang kesulitan yang tidak terpecahkan dan terjawab oleh teori keilmuan mereka, sampai tiba waktunya diperoleh teori baru yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Begitu kesulitan terjawab, maka secara automatik intervensi Tuhan tidak lagi diperlukan. Keberadaan Tuhan dan agama justru dianggap sebagai penghalang perkembangan sains seperti pada abad pertengahan di Eropah. Sains dan teknologi barat berhasil membentuk mindset manusia tentang cara bersikap dan perlakuan terhadap sesama manusia, lingkungan alam, budayanya dan bahkan imam kepercayaannya sendiri. Akibat muncul berbagai isma dalam masyarakat. Salah satu isma yang perlu dapat perhatian adalah saintisma. Fahaman ini merupakan nyata dari sains barat sekular.
Saintifisme adalah fahaman yang menyatakan bahawa hanya sainslah satu-satu caranya untuk memperolehi pengetahuan benar yang objektif tentang kenyataan, sehingga segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara saintifik dianggap tidak nyata. Dengan fahaman ini, ada kemungkinan manusia menyaksikan kebenaran yang ditawarkan oleh agama, yang pada akhirnya akan bermuara pada faham atheist. Sebagaimana dikatakan oleh Ralph Rawls bahawa banyak orang menjadi sains sebagai dua agama yang menggantikan kedudukan agama, di mana mereka memandang sains sebagai satu kebenaran yang bersifat pasti dan absolute. Sebagai conclusion, ilmu tersebut melahirkan saintis tanpa iman. Ilmu pengetahuan tanpa keyakinan terhadap keesaan Tuhan akan menyesatkan dan dapat melahirkan sikap anti terhadap agama. Atau ilmu tanpa hidayah dan hikmah hanya akan membuat para ilmuwan kian jauh dari keimanan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, sains dan teknologi ini sangat penting dalam perkembangan umat manusia sehingga ke hari ini. Secara kesimpulan, kita perlulah berlandaskan nilai-nilai Islam dan mengikut etika penerokaan ilmu yang telah ditetapkan supaya tidak terpesong dan tidak mendatangkan keburukan kepada ummah, kerana kadang-kala keburukan itu sebenarnya kita juga yang menciptakannya. Maka dengan itu, berharap agar generasi sekarang dan akan datang lebih menghargai semua ilmu sains dan teknologi kerana masih banyak lagi ilmu perlu dikaji dan mungkin manfaatnya boleh digunakan untuk generasi yang akan datang.